Okay, so aku nak cakap pasal some unpopular opinion in which actually kan, watak Akainu ni merupakan one of aku punya favourite villain dalam One Piece. I mean dia bukanlah number one favourite villain aku, tapi dia macam one of the favourite villain lah. And aku tahu ramai gila fandom One Piece benci gila dekat Akainu ni simply sebab dia seorang pakcik yang membuat donat dekat Marineford. Which bagi aku understandable lah kenapa orang benci dia kan. Sebab Ace is such a fan favourite punya karakter. Tapi daripada pandangan aku rasa just sebab Akainu ni bunuh Ace, ramai fandom just pandang Akainu ni as a watak yang simply a straightforward villain. Tapi actually bagi aku watak Akainu ni dia bukanlah satu watak yang straightforward. Dia bukan just a straightforward villain. Sebab watak Akainu ni dia ada satu ideologi yang sangatlah menarik. Dan actually apa yang dia buat selama ni, dia ada dia punya own reason tau kenapa dia buat benda yang dia buat tu. So aku nak sembang pasal Akainu lah dalam video kali ni. Dan percayalah cakap aku, lepas pun tengok video ni kan, perspektif hampa dekat watak Akainu ni akan berubah. Serius aku abang. And actually dalam aku punya character analysis ni, aku akan bagi tahu kat hampa lagi kenapa aku rasa Akainu dengan watak Itachi dalam Naruto ni pun depa actually ada macam satu persamaan. Serius aku tak tipu. Lagi kita sembang lah pasal benda tu kan. So Assalamualaikum kepada nakama sekalian. Macam biasalah, siapa yang tak subscribe lagi kat channel aku, silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni, silalah like. So aku tak mahu masa, jom kita masuk kepada topik dalam video ini. So a quick recap lah, just in case mungkin ada yang lupa siapa Akainu ni. So Akainu ni dia basically admiral kepada marine, dan selepas time skip dia pun jadilah fleet admiral kepada marine. So the reason kenapa watak Akainu ni dia sangatlah notorious among One Piece punya fandom ialah satu, sebab dia memang satu personality yang sangatlah extreme, which kita boleh nampak lah dekat Ohara punya incident. And second, sebab dia bunuh fan favourite punya karakter, in which he can know Ace. Dia actually just membuat donat dekat dada Ace. So sebab itu memang ramai gila lah benci dia. But yeah, speaking of Akainu ni kan, aku rasa mesti ramai yang pernah dengar lah, in which fandom suka kaitkan watak Akainu ni dengan ideologi yang bernama Absolute Justice. Dan kontra kepada ideologi Absolute Justice ni, orang selalu sebut as Moral Justice, in which satu ideologi yang orang cakap watak Admiral Aokiji ni ada, ex-Admiral. So apa actually Absolute Justice, Moral Justice ni? Okay, first kita kena faham dulu lah apakah itu konsep justice. Justice ni dalam bahasa Melayu maksud dia ialah keadilan, in which salah satu definitionnya ialah justice is served when they get what they deserve. Nak translate dalam bahasa Melayunya ialah keadilan hanya dapat dicapai apabila pelaku tersebut dapat apa yang dia layak. I mean tu aku punya own translation lah. Sebagai contoh, kalau ada seorang pencuri main merompak bank, or maybe dia just merompak kedai runcit, dia curilah macam-macam barang. And disebabkan dia mencuri tu, dia pun nanti akanlah dihukum apabila dia ditangkap. Dan apabila dia dah ditangkap dan dihukum tu, maka justice is served. Keadilan telah dicapai. Sebab apa? Sebab orang tu telah dihukum. He get what he deserve. But then, ni benda yang aku nak hampa fikir adakah semua undang-undang yang dilaksanakan ni boleh mencapai 100% keadilan untuk semua orang? Dan adakah semua hukuman-hukuman yang dilaksanakan melalui undang-undang ni adil untuk semua orang? So soalan-soalan inilah yang memecahkan ideologi justice ni kepada banyak spektrum, in which dalam video ni kita nak sembang pasal absolute justice dan juga moral justice lah. So macam aku cakap tadi, Akainu membawa ideologi absolute justice, while Aokiji pula dia membawa ideologi moral justice. So nak bagi hampa faham perbezaan dua benda ni, aku bagi contoh tu lah. So let's say in case of pencuri tadi, let's say lah ada this one guy, dia pergi mencuri kat kedai runcit. Dia curilah beras, apa-apa semua tu. And the reason kenapa dia curi tu adalah sebab satu, dia merupakan orang yang miskin. And dua, dekat rumah dia sekarang, satu family dia memang on the way nak meninggal sebab mereka semua kebuluran. Mereka semua dah terlalu lapar. So this pencuri, out of desperation, dia pun pergilah mencuri just sebab dia nak bagi makan dekat family dia yang memang dah on the way nak meninggal sebab kebuluran tu kan. So let's say lah, if Akainu, orang yang tangkap pencuri ni, dia memang definitely akan terus bawa orang ni pergi kat penjara lah. Sebab apa? Sebab memang dalam undang-undang telah cakap yang mencuri ni satu perkara yang salah, dan apabila orang tu mencuri, dia harus dihukum. So Akainu, sama yang memegang pada ideologi absolute justice,
Another way to put it ialah apa yang tertulis dalam undang-undang yang itulah yang menentukan mana baik, mana buruk and mana satu keadilan. Well, let's say if Aokiji pula orang yang tangkap pencuri ni. Aokiji ni dia memegang ideologi moral justice. So Aokiji obviously dia tahulah perbuatan mencuri ni satu perbuatan yang salah dan harus dihukum. Tapi apabila dia found out pasal kenapa lelaki ni mencuri, mungkin dia akan rasa macam benda ni satu benda yang salah untuk nak tangkap. Sebab dia tahu the reason kenapa orang ni mencuri ialah sebab dia nak selamatkan family dia. So orang yang macam Aokiji ni, dia tahu walaupun benda ni secara undang-undang, legally speaking, apa yang pencuri ni buat ialah perkara yang salah. So berdasarkan undang-undang, dia kena ditangkap. Tapi dari segi moral pula, morally speaking, Aokiji akan rasa yang benda ni satu perkara yang salah untuk dia nak tangkap pencuri ni and biar pencuri ni dihukum. Sebab ya, kalau pencuri ni kena hukum, dah lah asalnya dia curi tu sebab family dia susah, dah kebuluran. So kalau dia dah kena tangkap, siapa nak jaga family dia? So dari segi morality, benda ni rasa macam benda yang salah lah. Walaupun dari segi undang-undang, benda tu memang pencuri tu sepatutnya ditangkap dan dihukum. So inilah beza dia moral justice dan juga absolute justice. In which bagi Akainu ni, apa yang dikata di dalam undang-undang semua benda yang betul. So dia punya judgement on perkara yang baik dan perkara yang buruk hanyalah 100% berdasarkan undang-undang. While macam Aokiji, dia punya judgement whether benda tu baik atau jahat, of course berdasarkan undang-undang juga. But at the same time, dia masih juga membiarkan dia punya morality mempengaruhi dia punya own judgement. So inilah ideologi kepada watak Akainu. Dia bukanlah simply watak yang straight up villain, straight up jahat. But instead, dia kita boleh cakap macam berniat baik lah kot sebab dia nak upholding justice. Tapi daripada dia punya own perspektif, dia rasa undang-undang lah 100% menentukan what is justice, what is not. Okay, sebagai contoh kita tengok pula lah ketika insiden Ohara. For those yang tak ingat apa yang berlaku dekat insiden Ohara, so here's a recap lah. Basically Ohara ni merupakan pulau yang Robin duduk dulu. And kita tahu orang dekat kampung Robin ni dulu, mereka duduk mengkaji poneglyph. Dan seperti yang dinyatakan di dalam peraturan ataupun undang-undang world government, membaca poneglyph ni merupakan kesalahan di sisi undang-undang world government. Dan alasan kenapa world government cakap macam tu ialah sebab mereka kata poneglyph ni ada informasi pasal the three ancient weapon. And the three ancient weapon ni merupakan satu weapon yang sangatlah hebat, in which kalau weapon ni jatuh dekat tangan yang salah, silap-silap boleh tercetusnya perang dunia and ramailah orang yang akan terkorban. Although kita semua tahulah kan, world government hanya menggunakan ni sebagai satu alasan. Sebenarnya mereka tak mahu bagi orang baca poneglyph sebab world government nak sorokkan rahsia pasal apa yang berlaku dekat Void Century. Pasal Void Century ni aku dah pernah buat video, so hampa check it out lah lepas ni kalau hampa nak dengar aku sebab pasal Void Century pula. But yeah, long story short, geng-geng Ohara ni one day kantoi lah yang mereka duk cuba nak baca poneglyph ni kan. So apa world government buat? World government basically launch a mass murder ataupun kita cakap genocide lah. Genocide ni basically maksud dia pembunuhan ramai-ramai. So dia pun nak bunuh lah semua orang yang ada dekat Ohara. And pada hari yang sama masa dia pun nak bunuh ramai-ramai orang dekat Ohara tu, adalah macam satu kapal yang lalu. Kapal tu sebenarnya tak ada pun orang Ohara tu, kapal penumpang daripada tempat lain. Tapi Akainu ni dia risau takut ada orang Ohara yang berjaya menyelinap masuk dalam kapal tu. Padahal dia tak yakin pun ada ke tidak. Dia just risau lah kan. So apa dia buat? Dia tembok kapal yang dipenuhi dengan penumpang-penumpang yang tak bersalah. Penumpang-penumpang yang bukan dari Ohara pun. Semua dia tembok dan kapal tu hancur dan semua orang dalam kapal tu mati. So yeah, basically Akainu just commit a genocide dekat orang yang innocent lah. And ni pun salah satu sebab kenapa orang benci Akainu gila kan. Orang cakap yang Akainu ni ikut suka hati dia je nak bunuh orang. But here's the thing Aku actually faham kenapa Akainu decide untuk membunuh ramai-ramai orang dekat atas kapal tu. I mean, tak adalah maksud aku setuju dengan apa yang dia buat kan. Killing innocent is never a right thing. Tapi daripada perspektif Akainu, aku faham kenapa dia rasa apa yang dia buat tu perkara yang betul. Sebab kita kena ingat balik, kita kena cuba faham. Sekarang ni kita cuba bayangkan yang kita duduk dalam perspektif Akainu lah. Sekarang ni undang-undang mengatakan bahawa nak baca poneglyph tu adalah satu perkara yang illegal, something yang haram di dalam dunia One Piece. Dan the reason kenapa benda tu haram ialah sebab kemungkinan besar dalam poneglyph tu ada informasi pasal the three ancient weapon. Dan apabila informasi pasal the three ancient weapon ni jatuh dekat tangan yang salah, benda ni boleh cetuskan perang dunia and lebih ramai orang yang boleh terkorban lepas ni. So Akainu pun time tu masa dia decide nak serang kapal tu, dia mungkin fikir dua possibility lah.
Satu ialah dia biar je kapal itu lalu sebab dia pun sendiri tak boleh confirm whether ada ke tidak orang O'Hara dalam kapal tersebut. Tapi bila dia biar kapal itu belah, let's say lah memang betul ada orang daripada O'Hara dalam tu, and orang yang daripada O'Hara tu pula memang ada informasi pasal the three ancient weapon. And if orang O'Hara ni mereka rasa macam nak retaliate, mereka rasa macam mereka nak balas dendam, or mungkin mereka just kena tangkap dengan pirate yang lain, dan informasi pasal three ancient weapon ni jatuh dekat tangan yang salah, and later on benda ni boleh mencetuskan perang dunia, and kemungkinan besar lebih ramai nyawa yang akan terkorban. So Akainu as someone yang macam berfikiran ke hadapan lah, dia macam risau, dia tak mau ambil risiko di mana di masa hadapan nanti mungkin ada possibility di mana one of the three ancient weapon jatuh dekat tangan yang salah dan tercetusnya perang dunia, and lebih ramai nyawa yang akan terkorban in the future. So apa yang dia buat, dia rasa macam dia terpaksa korbankan orang yang ada dalam kapal ni just sebab nak prevent future yang lebih teruk dia akan datang. Ya, macam aku cakap tadi, kalau three ancient weapon ni jatuh dekat tangan salah, boleh cetuskan perang dunia. Lebih banyak nyawa yang terkorban, lebih banyak lah daripada nyawa yang ada di dalam kapal tersebut. So nampak tak kenapa Akainu decide buat benda tu? And mungkin hang boleh argue kan, cakap alah sebenarnya world government ni dia gunakan alasan tu je. Depa ni kan sebenarnya nak sorokkan pasal rahsia Void Century. Depa bukan kisah sangat pun pasal three ancient weapon. Which is true, betul. Memang ada konspirasi yang mengatakan world government sebenarnya saja nak sorok benda lain. Tapi benda tu tak relevan dalam konteks kali ni. Sebab apa? Sebab benda tu still doesn't change the fact yang memang wujudnya the three ancient weapon, and memang wujudnya satu ancaman di mana apabila three ancient weapon ni jatuh dekat tangan yang salah, boleh mencetuskan perang dunia and lebih ramai nyawa yang terkorban. Benda tu still doesn't change this fact. So ya, kalau hang masuk dalam court pun, hang nak argue dengan Akainu, hang bawa pilah point pasal world government saja nak sorok benda lain, sebenarnya dia ada alasan yang lain, ada agenda tersembunyi. But still, benda ni doesn't change the fact yang the three ancient weapon wujud dan ancaman yang lebih teruk tu pun actually wujud. So ya, nampak tak? Basically Akainu at that point, dia commit genocide. Genocide ni macam aku cakap tadi, pembunuhan beramai-ramai. Sebab dia nak menghalang daripada satu perkara yang lebih buruk berlaku di masa hadapan. Basically, dia commit a genocide for a greater good. Again, aku cakap ni bukanlah maksud aku setuju dengan Akainu. No. Aku just nak hampa faham dari perspektif Akainu. Dan speaking of committing a genocide for a greater good, actually ada je watak lain yang pernah buat macam ni, and watak ni somehow tak dibenci pun. In fact, orang suka watak ni. And watak tu tak lain tak bukan Itachi lah. So kalau ingat balik, the reason Itachi commit genocide dekat dia punya own clan, dia bunuh semualah budak-budak kecil yang tak bersalah pun dia bunuh apa semua, atas alasan sebab dia nak prevent civil war di antara Uchiha clan dengan Konoha, which basically the same thing macam apa yang Akainu buat juga. Dia commit a genocide for a greater good in the future. Kan? Situasi yang sama. Mereka bunuh a group of people atas dasar sebab nak menghalang satu risiko di mana di masa hadapan lebih ramai daripada orang yang ada sekarang ni mati. It's the same thing apa yang mereka dua ni buat. Mungkin boleh argue dengan aku lah pasal some ada minor detail. Macam boleh cakap, oh pasal Konoha ni dia macam lebih bahaya ke apa, aku tak tahulah. But mungkin nak argue dengan aku pasal small detail, which is fine, mungkin ada pointnya. Tapi aku punya point ialah both of them commit genocide sebab dia pun nak prevent daripada perkara yang lebih buruk berlaku di masa hadapan. So ya, dua-dua mempunyai ideologi yang sama. Dua-dua mempunyai sebab yang sama kenapa dia commit genocide. Cuma kenapa ada satu watak ni, dia diangkat sebagai hero among fan. Orang punyalah suka dia just sebab dia commit genocide. While dia ada karakter, orang benci dia, orang caci dia, orang maki dia, kata dia ni tak berhati pun. Padahal motif sama je dua-dua. Nah, hampa nampak? Padahal kalau nak ikutkan, dua-dua salah lah. Sebab macam aku cakap tadi, tak kisahlah sebab hang apa pun, hang membunuh orang yang tak bersalah tu still salah. Basically Akainu dengan Itachi ni mereka dua memegang macam satu ideologi yang dibuat oleh seorang politician ataupun seorang falsafah yang bernama Niccolo Machiavelli. Aku tak tahu aku pronounce nama dia betul ke tak, but hopefully betul lah, Niccolo Machiavelli ni. Salah satu ideologi paling famous yang Niccolo Machiavelli ni buat ialah ideologi yang cakap the ends justify the means. The ends justify the means ni dalam bahasa kita lah, matlamat menghalalkan cara. Macam kita tahu dalam Islam kan, orang cakap kan, matlamat tidak menghalalkan cara. Sebagai contoh, hang nak buat dosa atas dasar sebab hang nak buat satu kebaikan, but still walaupun niat hang nak untuk kebaikan, a sin is still a sin. Dosa itu masih lagi sebuah dosa.
So Niccolo Machiavelli ni dia punya ideologi terbalik daripada tu. Dia macam tak kisah cara hang macam mana pun, as long as hang ada matlamat yang baik, hang ada niat yang baik at the end of it, maka tak kisahlah cara macam mana hang buat. So the same goes lah with Akainu dengan Itachi, in which both of them commit genocide dengan matlamat di mana mereka nak prevent future yang lebih buruk berlaku. So in case of mereka dua, mereka rasa macam mereka punya matlamat tu menghalalkan cara mereka lah. Ini ideologi kedua-dua mereka ni. So itulah dia watak Akainu. Dia bukanlah simply just a straight up villain. Dia actually just doing his job. And dia seorang yang sangatlah berprinsip. Dia sangatlah berpegang teguh dengan dia punya prinsip to an extreme level. And dia punya prinsip tu pun memang dah ekstrim lah. Ramai orang marah sebab dia bunuh Ace. But still, it is his job. Memang asalnya Ace dibawa dekat Marineford tu untuk dibunuh. So apa dia buat? Dia just basically get the jobs done lah. Tu memang kerja dah. And kenapa dia bunuh Ace? Dah sebab memang dalam undang-undang world government cakap, bila hang jadi pirate, hang jahat. So bila jahat, hang harus dihukum. So sekarang world government dah set hukuman untuk Ace ialah mati. So dia seorang yang berprinsip. Dia berpegang teguh dengan dia punya prinsip, in which dia akan follow apa sahaja undang-undang cakap. And dia follow. Dia buat. He's doing his job. Mungkin sama orang akan cakap yang alah, Akainu ni kira macam penjilat lah sebab dia just follow everything kan. Tapi actually tak juga, sebab ada je benda yang dia against the system. Sebagai contoh, Gorosei kan orang atasan daripada dia. Tapi dia pun actually benci juga geng-geng Gorosei. Tak adalah benci, tapi kalau kita ingat balik masa insiden dekat Doflamingo kan, dekat Dressrosa tu. Dekat Dressrosa. Dia kan marah dekat geng-geng Gorosei sebab dia ikut sangat cakap Celestial Dragon. So in this kind of sense, dia rupanya adalah juga dia punya own moral compass in his own way. And dia juga against a few thing yang ada di dalam sistem world government ni. But again, macam aku cakap, the reason apa yang dia buat tu ialah sebab dia ikut dia punya own prinsip. Dia ada sebab kenapa dia buat benda tu. Thus benda ni lah membuatkan watak Akainu ni macam sort of a complex character. Bukan just a straight up villain punya character. And memanglah dia banyak aja buat benda-benda jahat juga. Sebagai contoh, dia nak bunuh Kobe just sebab Kobe ada opinion berbeza daripada dia. So benda ni pun membuatkan dia macam merasa jahat juga. Sebab dia sama yang terlalu pegang teguh dengan dia punya prinsip, sehingga kan siapa yang tak ikut dia punya prinsip, dia terus nak bunuh. Which is memang on a very extreme level lah. Dia punya pegangan dekat dia punya prinsip tu. But again, di dalam dunia One Piece, tak ada pun satu watak yang betul-betul jahat ataupun betul-betul baik. Sebagai contoh lah, kita tengok watak Goldie Roger. Goldie Roger ni pun, dia pernah je menghancurkan satu bandar ataupun kampung. Aku tak ingat sangat lah. And the reason dia buat benda tu ialah sebab orang kampung tu gelak dekat dia punya impian. Dekat dia punya impian ke dekat dia punya nakama punya impian tu, aku tak ingat lah. Tapi basically something macam tu lah, in which dia menghancurkan tu satu kampung just sebab dia pun gelak kat dia punya impian. Now tell me adakah benda tu satu keadilan? Adakah itu satu justice? Sampai dia nak terus hancurkan satu kampung just sebab orang apa tu gelakkan dia. Sila-sila dekat kampung tu mungkin ada je kanak-kanak yang tak bersalah ke apa, but Goldie Roger still buat benda tu. So in that case, in terms of morality pun kita tak boleh cakap yang dia ni sama yang baik, sebab benda tu kan macam morally wrong sikit di situ. And even macam watak Eustace Kid, kalau tinggal balik kat Sabaody Archipelago tu pun, the reason kenapa dia ada bounty yang lebih tinggi daripada Luffy ialah dia lebih ruthless. Dia basically bunuh siapa yang menggelakkan dia punya impian. So dekat situ pun Eustace Kid pun morally wrong juga dekat benda tu. So hang tak boleh nak cakap yang dia watak yang baik. So benda ni lah actually dalam semua watak dalam One Piece, in which everyone has their own grey area. Kira daripada grey tu hang tak boleh nampak, hang tak boleh nak bezakan it's either black or white. Black and white ni kan analogi kepada baik dan jahat lah. So semua watak dalam One Piece, no one betul-betul yang boleh define as betul-betul baik and betul-betul jahat. And the same thing jugalah dengan Akainu. Dia pun ada banyak dia punya own grey area di mana hang macam tertanya-tanya juga macam, adakah dia ni betul? Nampak macam salah tapi the reason dia buat tu bunyi macam betul. Macam tu lah kiranya. Even though banyak benda yang disagree, tapi actually hang boleh faham kenapa dia buat perkara yang dia buat, which makes him a very interesting character. Sebagai contoh macam Pain dalam Naruto lah. The reason kenapa dia hancurkan Konoha adalah sebab dia rasa macam manusia ni takkan faham macam mananya hidup di dalam satu keamanan selagi dia tak rasa kesakitan. The world cannot understand true peace until they understand what is true pain. Something macam tu kan. In which memang some kind of bullshit punya ideologi kan. Dah kenapa hang nak bagi sakit orang lain je sebab hang nak bagi mereka faham apakah makna keamanan yang betul. Just sebab hang merasakan satu kesakitan yang teruk, tak bermakna hang nak bagi orang ni sakit macam hang juga.
Benda tu bullshit, tapi sebabkan ideologi ni, orang faham lah kenapa dia buat macam tu. Kita faham kenapa dia buat benda jahat, walaupun kita tak setuju dengan dia. Sama lah macam Akainu ni. Kita tak setuju dengan apa yang dia buat, tapi kita faham kenapa dia buat benda yang dia buat. Mungkin in case of pain tu, ramai orang tak benci sebab kita actually tahu flashback dia kan. Kita tahu apa yang berlaku dekat dia, tragedi apa yang berlaku dekat dia sampai dia boleh ada this kind of ideology. In case of Akainu, kita tak tahu lagi lah dia punya flashback macam mana. Tapi aku assume mesti something yang tragic lah, sehingga kan dia boleh memegang ideologi yang sangat ekstrim ni. So hopefully bila Akainu punya flashback dah keluar kan, mungkin semua fans macam what the fuck, tragic gila nak. Mungkin tak tahu orang akan appreciate sikit watak Akainu, I don't know lah. But yeah, for me, aku suka watak Akainu. Sebab apa? Sebab dia a complex villain. Dia bukan villain yang just straight up evil, but instead in every action yang dia buat, dia ada reason kenapa dia ingat perkara yang dia buat tu merupakan perkara yang betul. Although kita disagree lah dengan apa yang dia buat, tapi dia ada sebab. Itu yang membuatkan watak dia menarik. So aku rasa itulah dah pasal Akainu punya character analysis. Bapak panjang baik video ni. Aku ingatkan video ni 15 minit je. But aku cerita terlalu panjang juga. So itulah dia Akainu punya character. So hampa komen lah apa pendapat hampa pasal watak Akainu. And kalau hampa tak setuju dengan apa yang aku cakap, bolehlah bagi tahu dekat komen. Kita boleh bincang-bincang kan. Lagi sonok kan merancakkan komen. So itulah dia video kali ni. For those yang tak subscribe lagi, silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni, sila like. Dengan itu, selamat tinggal nakama.